Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umur Saiful Mustaq Mustafa akan mengajar tajuk masa dan waktu, iaitu berkaitan dengan tolak masa dan darab masa. Bahagi masa kita akan belajar minggu depan lah. Okey. Seterusnya iaitu bab tolak masa. Buka muka surat 155 buku teks. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kamu bacalah doa dulu. Ustaz terlupa nak masuk slide doa. Kamu baca sendiri doa supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Tolak masa iaitu berkaitan tolak. Sama je sebelum ni kita belajar. Sama je. Okey, contohnya Sarawak ada 3 hari 4 jam. Contohnya di Sarawak dia pergi melawat ni. Perempuan ni dia pergi melawat negeri, kedua-dua negeri ni selama 6 hari. Sarawak 3 hari 4 jam. Tetapi Sabah dia tak tahu berapa. Jadi macam mana cara dia? 6 hari ni adalah jumlah. Jadi jumlah ni kena tolak dengan 3 hari 4 jam. Supaya dapat Sabah kan. Jadi cara dia adalah dengan cara kita tolak lah. Maksudnya 6 hari. Maaf. 6 hari tolak 3 hari 4 jam. Baik, kemudian macam mana nak buat? Okey, dia ada formula sama je macam minggu lepas yang kita belajar tambah. Dia ada kita buat palang T yang Ustaz panggil. Kita letakkan hari dan jam. Sebab apa hari dan jam? Sebab apa dia ada hari dan jam ni? Jadi kita masuk hari dan jam. Yang pertama kita masuk 6 hari dulu. Tetapi jam dia tak ada. Jadi dia sebenarnya sifar lah. Kemudian tolak 3 hari 4 jam. Okey, dapat Apa nak buat? Kita tengok sifar boleh ke tolak dengan 4? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam 6. 6 dia akan jadi 5. Yang ini bukan 10. Itu untuk soalan yang bab 1 tambah tolak darab bahagi tu. Itu lain. Maksudnya kita pinjam 1 hari. 1 hari dia pergi ke jam, dia akan jadi berapa jam? 24 jam. Jadi berapa kita pinjam sebenarnya? Kita pinjam 24 jam. Jadi 24 tolak 4. 4 tolak 4 sifar 2. 5 tolak 3 2. Jadi jawapan berapa? Berada di Sabah selama berapa lama? 2 hari 20 jam. Sebelum ni Ustaz cakap, jika tidak faham boleh patah balik video Seterusnya muka surat 155 lagi. Soalan 2. 4 hari 2 jam, 1 hari 16 jam, 1 hari 9 jam. Ini ada 3 yang kita kena tolak. Tetapi kita tak boleh tolak secara semua serentak 3-3. Tak boleh. Sama lah macam sebelum ni kita belajar kan. 5 tolak 15 tolak 3 tolak 7. Kita mana boleh buat bentuk lazim serentak. Kena satu persatu. Mula-mula dengan ni, baru tolak dengan ni. Betul? Ini pun sama. Hari dan jam. Tapi ni panjang sikit lah. Kita sambung terus sekarang. Okey. 4 hari 2 jam tolak berapa? 1 hari 16 jam. Okey, dapat? Jadi nak buat apa? 2 tolak 16 tak boleh. Jadi kita kena pinjam 4. Jadi 3. Hari, kalau Ustaz cerita tadi, pergi ke jam dia akan jadi berapa? 24 jam. Jadi tambah 24 tambah 22, 26. Jadi kita tolak lah. 6 tolak 6 sifar, 2 tolak 1, 1. 3 tolak 1, 2. Kemudian, dah siap ke belum? Belum. Apa yang kita nak kena buat? Kita kena tolak dengan nombor yang ini pula. 1 hari 9 jam. Pastikan kedudukan sar dengan sar. 10 dengan 10 Jangan 9 duduk kat sini. Tak nak, salah. Okey, 10 tolak 9, 1. 2 tolak 1, 1. Jawapannya berapa? 1 hari, 1 jam. 1 hari, 1 jam. Tetapi, dalam soalan ni, dia nak jawapan jam. Jadi, apa nak perlu buat? Jam ni tak ada masalah dah. Yang nak kena tukar, apa dia? Yang nak kena tukar adalah hari ni. Jadi, tukarlah 1 hari. Nak tukar jadi jam. Ustaz ajar formula hari tu. Hari, jam. Darab 24 bahagi 24. Nak darab ke bahagi dekat sini? Darab. Darab dengan 24. Sebab apa? Hari nak tukar jadi jam.
darab 24. 1 darab 24, 24 jam. Jadi 24 jam tambah dengan 1 yang ini. Dapat jawapan apa? 25 jam. Jadi jawapan berapa? 25 jam dia jawapan ini. Tak faham boleh patah balik Seterusnya, bagi muka surat 156, ini untuk minggu. Ini pun sama, kita buat palang T juga. Ini berkaitan minggu dan hari. Kita buat palang T. Sampai ada 3 kan. Minggu, hari. Ada murid tanya Ustaz, Ustaz boleh tak saya combinekan 8 minggu dengan 5 hari? Tak boleh. Sebab apa? Ini tolak. Kalau tambah boleh combine 8 minggu 5 hari. Combine terus, cantumkan. Boleh. Tetapi ini tolak. Tolak tak boleh. Tolak. 8 tolak 6 minggu 2 hari. Ini sifar lah. Sebab apa? Dia tak ada sifar hari lah kan. Betul. Jadi kita tolak. Sifar tolak 2 tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah. 8 jadi 7. Yang ini jadi berapa? Minggu. Kita pinjam minggu. Pergi hari. Dia akan jadi berapa hari? 7 hari. Jadi tambahlah dengan 7. Betul? Jadi potong sini. Tulis 7 kat atas. 7 tolak 2 bersamaan dengan 5. Okey, dapat? Boleh faham? Tak faham, patah balik. Tak ada masalah. Ini video kan. Kemudian kita tolak dengan 5 hari. Jangan letak kat sini. Ini 5 minggu. Baca betul-betul. 5 hari. Jadi tulis 5 hari. Okey, tolaklah. Ini sifar biarlah. 5 tolak 2, 5 sifar. 1 bawa turun. Jadi jawapannya berapa? 1 hari. Dah siap. Boleh? Boleh faham? Kita faham, patah balik Kemudian, soalan muka surat 156. Ustaz laju sikit 156 pun sama, kita buat palang. Tapi ini ada 2 je lah. Tak perlu buat panjang-panjang lah palang dia. Dia pendek je. Tahun dengan bulan. Ini senang jawapan. Dia nak cari tahun, bulan. Dapat jawapan, itulah jawapannya kan. 10 tahun, 7 bulan, tolak 1 tahun. Pastikan dudukan betul. Jangan tulis kat 1 kat sini Sa dengan sa, 10 dengan 10. Kemudian 9. 7 tolak 9 boleh ke tak boleh? Jadi kita kena pinjam 10. Jadi 9. Kita pinjam 1 ke? Memang betul 1. Tapi kita pernah kita pinjam 1 tahun. Pergi ke bulan, dia akan jadi berapa? 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 12 bulan. Betul? Jadi 7 tambah 12 berapa? 19. Jadi tolaklah macam biasa. Sifar, 1. 9 tolak 1, 8. Faham? Okey. Kemudian, nak buat apa? Kita tengok dekat jawapan. 8 tahun, 10 bulan. Tulislah jawapan. 8 tahun, 10 bulan. Okey. Faham? Tak faham? Ulang. Tak susah. Itu saja. 8 tahun, 10 bulan. Okey, seterusnya. Ini pun sama. Tapi ni Ustaz tulis laju sikit Ni melibatkan abad dan tahun. Abad, tahun. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Jadi 3 20 tolak 1 abad 36. Kalau kamu tengok kat sini 20 mana boleh tolak 36. Betul? Jadi kita kena pinjam sebelah. 2. Bila kita pinjam ni maksudnya kita pinjam 1 abad bersamaan berapa tahun? 100 tahun. Kita tak perlu dah tulis macam ni pun tak apa. 120 kan? Kalau 1 kita terus dia tulis depan ni pun boleh. Tak ada masalah. Boleh dah. Sebab ni 100 tambah 20, 120 kan? Tambah je lah 1 sini. Boleh ke Ustaz tambah situ saja? Boleh. Tak ada masalah. Jadi kita tolak lah. Macam biasa. 11. 10 tolak 6, 4. 11 tolak 3, 8. Sifar. 2 tolak 1, 1. Jawapan berapa? 1 abad 84 tahun. Okey, dah siap. Boleh? Tak faham? Patah balik Ustaz selalu pesan. Tak faham? Patah balik. Tak ada masalah. Ni video. Okey, ni latihan. Nanti Ustaz bagi dalam grup kelas kamu Okey, terus kita masuk darab masa. Darab ni susah sikit. Kamu kena faham. Tengok betul-betul Soalan dia, mula-mula muka surat 158.
Jamin siap dalam 3 jam. Maksud 3 jam ni satu helai satu helai pakaian. Dia boleh siapkan berapa jam? 3 jam. Dalam satu baju tu dia boleh siapkan 3 jam. Soalan dia, berapakah masa dalam hari dan jam untuk mengubah suai 9 helai pakaian? Maksudnya 9. Jadi 9 kali lah. 9 darab lah. 9 darab apa? 3 jam. Okay, jika buat cara buku teks ni, dia akan susah sikit. Jadi Ustaz ajar cara yang kamu guna sampai bila-bila. Gunalah cara ni Kamu buat palang T juga melibatkan hari dan jam. Sebab apa? Dia nak jawapan hari dan jam. Macam mana buat? Okay, kita ambil berapa jam? 3 jam. Tu dia 3 jam. Darab 9. 9 tu mesti duduk di kanan sekali. Jangan duduk di tengah ni salah. Kanan sekali. 3 darab 9 berapa? 27. Betul? Bila dah dapat 27, yang ni Ustaz nak ajar ni. Bila dah dapat 27, kita dah tahu dah. Satu hari 24 jam. Betul? Satu hari 24 jam. Jadi, macam mana nak bila jumpa soalan macam ni? Senang saja. 27 jam. Sehari mana ada 27 jam? Jadi kita kena kecilkan. Cara kecilkan, kita tolak 24. Maksud tolak 24 ni, kita buang 24 daripada 27 ni. Buang 24. Kita masukkan satu ke sebelah. Macam tambah minggu lepas. Yang Ustaz ajar. Tambah masa kan. Betul? 7 tolak 4, 3, sifar. Jadi 1. Jadi dapatlah jawapan 1 hari 3 jam. Kalau buat cara buku teks, kamu tak faham dekat sini. Jadi Ustaz buat cara inilah. Macam kita belajar sebelum ni. Tak faham, ulang balik. Okey, baik. Seterusnya, untuk soalan yang ni. 2 hari 8 jam untuk setiap. Maksud setiap satu kan. Yang Ustaz ajar selalu satu kan. Satu fasa latihan perkhemahan. Maksudnya 2 hari 8 jam baru boleh siapkan fasa latihan perkhemahan. Soalan dia tanya, nyatakan tempoh dalam hari. Dia tanya hari Dia tak tanya jam. Maksud kalau dia dapat jawapan jam, kena tukar jadi hari juga. Pasukan pengangkat menjalani 3 fasa. Satu fasa 2 hari 8 jam. Betul. 2 hari 8 jam. Satu fasa. Tapi kalau 3 fasa, kenalah kira. Darab 3 lah kan. Betul. Jadi macam mana nak buat darab 3? Okey, kita buat palang dulu. Melibatkan hari, jam. Memang jawapan dia nak hari, tetapi dalam ni ada jam. So kita kena letak jugalah. 2 hari 8 jam. Darab berapa? Berapa hari? 3 fasa, minta maaf. Ada 3 fasa. Darab 3. 3 darab mesti duduk kanan sekali. Jangan duduk sini. Salah. Okey. Kemudian baru kita darab. 8 darab 3 berapa? 24. Adakah 2 ni bawa turun saja? Tidak. Kena juga darab. Ini boleh silang. Untuk darab boleh silang. 2 darab 3, 6. Kena darab juga 2 darab 3, 6. Dapat jawapan 6 hari 24 jam. Tetapi kalau kamu tengok dekat sini 24. So kita kena kecilkan supaya jadi hari kan. Boleh kecilkan. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Betul. Jadi yang mana paling hampir dengan 24? 24 tolak 24. Apa maksud 24? Kita buang 24. Masukkan dia menjadi jam. Jadi sifar-sifar. 6 tambah 1 7. Jadi jawapannya 7 hari. Dah siap. Faham? Itu cara dia. Tak faham? Patah balik Okey, baik. Seterusnya, yang ini untuk soalan 2, 3, soalan 4 dan soalan 5. Ini yang terakhir, muka surat 159. 5 darab 16 bulan. Okey, dia nak jawapan tahun dan bulan. Kita terus je tulis tahun dan bulan formula. Tahun, bulan. Terus saja. Tak perlu buat 16 darab 5. Kira nanti kena tukar, tak payah. Dia ada 2 cara lah. Nak buat macam itu boleh. Macam ni pun boleh. Mana-mana je. Ikut kesesuaian kamu. Ada murid dia buat macam ni. Nanti dia kecilkan. Boleh juga. Kan? Okey. 16 darab 5. 6 darab 5. 30. Naik atas. 1 darab 5. 5 tambah 3. 8. 80. 80 bulan. Kemudian.
Fikirkan CV tahun bersamaan dengan 12 bulan, betul? Fikirkan CV apa yang paling hampir dengan nombor 18. 12, minta maaf. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Jadi yang paling hampir adalah berapa? 72. CV yang ke berapa? CV yang ke-6. Jadi kena tambah 6. Maksud 72 ni, kita buang 72 daripada 80 supaya dia menjadi 6. Jadi kita tolaklah. 6 tahun 8 bulan. Boleh juga kamu buat cara macam ni. Kamu darab tu 16 darab 5 dapat 80. Kemudian 80 bulan ni tukar menjadi tahun dan bulan ikut formula. Ingat tak yang Ustaz ajar dulu? 1 tahun 12 bulan. Yang anak panah tu kan kena bahagi 12. Betul? Jadi 2 bulan nak tukar tahun bahagi 12. Bulan nak tukar tahun kan? 80 bahagi dengan 12. Boleh hampir 72. Boleh sama je. Kalau kamu tengok kiraan dia tetap sama. Tak ada bertukar. Jadi 6 tahun 8 bulan. Ada 2 cara. Ikutlah yang mana kamu rasa okey. Boleh? Okey, jika tidak faham, patah balik video, tengok semula ya. Okey, seterusnya 10 darab 3 dekad 7 tahun. Pun sama. Kamu nak tukar macam mana? Kita tukar dulu pun boleh. Kita buat macam ni. Boleh juga. Dekad, tahun. Masuklah 3 dekad 7 tahun. Tak muat Darab 10 kat mana? Mesti duduk di bahagian kanan. 7 darab 10 berapa? 70. Betul. 3 darab 10 kena darab ya. Jangan lupa darab. Sekejap lagi kamu turun je. Habis salah. Tak boleh. Kena darab 3 darab 10, 30. Kemudian 70. Yang mana paling hampir? Kita dah tahu. Dekad bersamaan dengan 10 tahun. 1 dekad 10 tahun. Kita kecilkan 70. 70 ni kita ambil 70. Tukar menjadi dekad. 70 dekad bersamaan dengan 70 tahun bersamaan dengan berapa dekad? 7 tahun lah. Jadi tolak. Dapat jawapan berapa? 37 dekad. Dah siap. Faham? Tak faham? Patah balik Itu saja latihan Ustaz bagi kejap lagi dalam kelas kamu. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.